Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, kita bertemu lagi pada kali ini, pada pembelajaran kali ini, pendidikan Islam tahun 1. Okey, kali ini kita masuk bab ibadah. Bab ibadah. Minggu lalu kita cerita tentang bab adab kan? Okey, bab ibadah, dan bab ibadah kita ni dah masuk tajuk yang kelima, iaitu unit 5, muka surat buku teks ni, muka surat 106 ni, iaitu solat sempurna. Solat sempurna. Okey, kita dah banyak dah belajar cerita tentang sembahyang sebelum ni kan. Okey, ni kita masuk tajuk yang baru, iaitu solat sempurna. Okey, dalam kita menunaikan solat ni, ada satu perkara yang kita sebut sebagai rukun. Rukun solat, macam kita belajar rukun iman, rukun Islam kan. Okey, jadi dalam sembahyang ni pun dia ada rukun dia. Rukun, iaitu rukun solat. Ada berapa? Okey, nanti kita akan tengok ada berapa. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu apa maksud rukun solat. Okey, tengok petak yang ustaz besarkan ni, yang warna kelabu ni. Okay. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Okay. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan di dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Okay. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Jadi mesti buat. Rukun solat ni kita mesti buat. Maksudnya kita tak boleh tinggal. Kalau kita tertinggal, terlupa dan sebagainya, solat kita batal. Okey. Okey, baik. Jom kita tengok ada berapa rukun solat. Okay. Rukun solat ada 13. Ada 13. Tapi hari ni kita tak sebut semula 13. Ini bahagian yang pertama. Ustaz buat dua bahagian. Ni bahagian pertama sebab dia terlalu banyak. Dan Ustaz nak ceritakan satu-satu supaya kamu faham, walaupun secara sepintas lalu ataupun secara umum. Kan? Okay, sebab akan datang pun kita akan belajar lagi tentang ni dengan lebih mendalam insya-Allah. Okey, rukun solat yang pertama apa? Rukun solat yang pertama iaitu berdiri tegak. Berdiri tegak. Kita nak sembahyang kan, kita mesti berdiri kan. Lepas kita dah ambil air sembahyang, ambil wuduk, kita dah bentangkan sejadah menghadap ke mana? Arah kiblat. Okey. Dan kita mestilah dalam keadaan berdiri tegak. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama, berdiri tegak. Ni senang je. Berdiri tegak. Ni tak susah. Nak ingat, nak buat pun senang. Yang kedua, rukun yang kedua adalah niat. Niat. Okey, ada berapa waktu sembahyang dalam sehari yang kita kena sembahyang? Wajib sembahyang ada 5 kan? Okey, jadi 5 waktu sembahyang tu dia ada niat dia masing-masing. Ada niat dia masing-masing sebab ada rakaat yang tersama, dan nama solat pun ada, nama waktu solat tu pun tak sama antara satu sama lain. Okey, jom kita tengok solat yang pertama. Solat apa? Solat subuh. Solat subuh. Okey, jom kita tengok lafaz niat solat subuh. Tulisan yang berwarna biru tu. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okay, sekali lagi. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tak susah kan? Yang lafaz tu kita boleh sebut sebelum kita angkat takbir tu. Tapi yang niat dia tu, yang maksud dia tu, sahaja aku solat fardu subuh tadi tu, itu kita, bila kita sebut masa kita angkat takbir Allahu Akbar, dan kita lafazkan ataupun kita baca niat tu dalam hati kita. Sebut dalam hati kita saja, aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, solat yang kedua, solat zuhur. Solat
Zuhur. Okey, subuh tadi tu bila? Selalu subuh tadi. Subuh tadi tu waktu kita lepas bangun tidur, awal pagi. Kalau macam sekarang ni kita dalam jam 5, dah masuk waktu subuh. Okey, zuhur. Zuhur ni bila waktunya? Tengah hari. Dalam jam 12 lebih. Dah masuk waktu zuhur. Okey. Jom kita tengok lafaz niat dia. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ya. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, tu fardu zuhur. Okey, seterusnya solat asar. Solat asar. Bila solat asar? Waktu petang. Biasanya kita solat asar ni sebelum kita bermain lah. Kalau dalam puasa sekarang kita ni, sekitar jam 3 lebih sikit je. 3 lebih sikit je, 3 suku. Dah masuk waktu asar. Ikut masa yang ni lah. Jadi solat fardu asar. Macam mana lafaz niat dia? Sama saja dengan zuhur tadi, cuma tukar nama solat saja. Usalli fardhal asri. Tadi zuhri, ni asri. Yang lain-lain sama. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur, solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tukar nama solat je kan? Sebab rakaat dia sama. Okey, selepas solat fardu asar, solat apa? Dah berlalunya waktu siang, dah nak masuk waktu malam tu. Apa waktu kat situ? Waktu maghrib. Waktu maghrib bila matahari terbenam tu kan, masuk waktu maghrib, permulaan malam. Okey, waktu tu pun kita kena sembahyang. Sembahyang fardu maghrib. Macam mana niatnya? Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ni solat maghrib ni dia 3 rakaat. 3 rakaat. Okey. Dan yang terakhir sekali sembahyang apa? Sembahyang isyak. Sembahyang isyak. Kalau sekarang ni dalam jam 7 lebih. 7 lebih. Okey, solat fardu isyak. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi itu adalah 5 niat. Niat, lafaz niat dan maksud niat tu yang kita akan baca setiap hari. Sebab apa? Sebab dalam sehari kita kena solat 5 kali. Jadi bila kita hari-hari baca, kita akan ingatlah. Automatik kita akan ingat. Sebab benda tu kita akan buat hari-hari. Tak perlu hafal pun dia akan ingat dengan sendiri. Jadi solat subuh tadi ada berapa rakaat? 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Dan solat isyak 4 rakaat. Jadi rukun yang kedua ni apa nama dia tadi?
Niat. Okey, jom kita tengok rukun yang ketiga. Baik, rukun yang ketiga. Ini pun senang je. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Lepas kita tadi dah berdiri tegak, kita dah lafazkan niat usolli fardal isya'i arba'an raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lepas tu kita apa buat? Buat apa? Angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perbuatan kita tu, angkat takbir tu, dengan sebutan Allahu Akbar tu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita wajib sebut tu ataupun dengarkan ataupun tinggikan suara kat situ. Allahu Akbar. Walaupun jangan kuat sangat macam imam angkat takbir. Perlahan pun tak apa, asalkan dengar dekat telinga kita. Allahu Akbar. Okey. Dan letak tangan dekat mana? Di dada, tangan kanan atas tangan kiri. Itu senang je kan? Okey, itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, ini pun insya-Allah senang juga. Apa dia? Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Okey. Macam mana membaca surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Itu adalah rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Bila kita baca, selepas kita angkat takbiratul ihram dan letakkan tangan di atas dada tadi. Jangan lupa masa angkat takbiratul ihram tadi tu, kita sebut niat kita tu dalam hati tadi. Saja aku solat fardhu isya 4 rakaat tunaikan Allah Taala. Letak tangan atas dada, kemudian baca surah Al-Fatihah. Ini bacaan yang wajib. Kalau tak baca, batal sembahyang kita. Sebab dia rukun. Okey, ni rukun yang keempat. Okey, baik. Kita tengok sikit lagi. Rukun yang kelima dengan rukun yang keenam. Lepas tu kita sambung minggu depan. Okey. Rukun yang kelima, ini pun senang juga. Lepas kita dah baca Al-Fatihah tadi, ada surah kan? Surah tu nanti kita ceritakan selepas ni. Baik. Selepas tu rukun yang kelima adalah rukuk. Rukuk dengan tumakninah. Rukuk dengan tumakninah. Tumakninah tu maksudnya kita berhenti sekejap. Tak rukuk terus naik. Tak. Maksudnya kita rukuk, kemudian kita bangun. Rukuk. Masa rukuk tu kita sunat baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali. Baca 3 kali. Kemudian selepas kita rukuk, kita buat apa? Kita angkat kepala, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tu namanya apa tu? Iktidal. Iktidal. Kita sebut sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, iktidal. Jadi perbuatan iktidal tu, bangun daripada rukuk tu namanya iktidal. Tu adalah rukun yang keenam. Rukuk tadi rukun yang kelima. Dan iktidal tadi bangun daripada rukuk tu adalah rukun yang keenam. Okey. Kemudian sikit lagi. Kemudian rukun yang ketujuh. Selepas kita dah rukuk, kita bangun sami Allahu liman hamidah, iktidal, kemudian kita turun ke bawah. Apa dia? Namanya sujud. Sujud. Tu rukun yang ketujuh. Sujud dengan tumakninah, dengan tumakninah. Okey, apa bacaannya masa sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa kali baca? 3 kali. Okey. Baik, tu rukun yang ke-7. Okey. Kita pergi rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8. Ini yang terakhirlah kita sentuh pada hari ini. Itu rukun yang ke-8 sampai 8 lah kita baca hari ini. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Lepas kita dah sujud, kita akan bangun kan? Bangun duduk. Bukan bangun berdiri, bangun duduk.
Duduk antara dua sujud. Kenapa antara dua sujud? Sebab selepas kita duduk tu, sekejap tu, kita akan sujud balik sujud yang kedua. Jadi antara dua sujud tu, kita bangun duduk. Okey, duduk antara dua sujud. Okey, dan duduk antara dua sujud ni ada cara duduk dia. Duduk iftirash. Kalau kamu nampak dalam buku teks kita ni, dia tunjukkan macam mana kaki kanan tu tegak dan kaki kiri tu, punggung kita duduk di atas kaki kiri. Nanti kalau kita dah jumpa di sekolah nanti, Ustaz akan tunjuk depan-depan macam mana cara duduk antara dua sujud. Okey, baik. Jadi kita tengok apa bacaan yang sunat dibaca ketika duduk antara dua sujud ni. Okey. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Panjang ke? Tak panjang lah. Sikit je. Nanti kita ulang-ulang baca dalam kelas nanti insya-Allah. Kita akan ingat sama-sama. Okey, maksudnya apa? Kita tengok maksudnya. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Kasihinilah aku. Sempurnakanlah kekuranganku. Angkatlah darjatku. Kurniakanlah rezeki kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku. Sihatkanlah badanku dan maafkanlah segala kesalahanku. Tu doa yang kita baca antara dua sujud tadi tu. Nampak? Macam-macam kita minta dengan Allah kan. Okey. Jadi, alhamdulillah kita dah sampai rukun yang ke-8 ni. 8 rukun kita tengok pada hari ni. Yang pertama tadi apa? Berdiri tegak. Yang kedua ni niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat apa? Membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima apa? Rukuk. Yang keenam apa? I'tidal. Yang ketujuh sujud. Dan yang ke-8 duduk antara dua sujud. Alhamdulillah. Senang je kan? Okey, jadi insya-Allah untuk kali ni kita sampai dekat sini dulu. Kita sambung lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa jawab soalan. Insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.